Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis, kita buka majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua, hari ini kita akan adakan halaqah Cinderella secara online. Sebelum ni kita buat secara face to face, tapi memandangkan kita dalam norma baru, kita terpaksa buat halaqah Cinderella secara online. Jadi tajuk halaqah Cinderella pada hari ini adalah a good consumer, jadikan dirimu ilmu syurga. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, nama saya Mira Haiti Muhammad. Saya pelajar tahun akhir Kos dan Raja Bahai dan saya mengambil jawatan sebagai pendengar hormat dalam jawatan kuasa lain. Jadi kita ingin berkenalan dengan kita punya panel pada hari ini iaitu Dr. Asmaraini. Jadi Dr. Asmaraini sila berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Munira Muhammad daripada Jawatan Kuasa Teman yang sudi menjemput saya pada petang ini untuk halaqah Cinderella. Jadi nama saya Dr. Asmaraini Muhammad Noor dan sekarang ni saya berkhidmat di Pusat Islam UMK sebagai Timbalan Pengarah dan juga sebagai pensyarah di Pusat Pembangunan Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insannya. Kita dululah Munirah, nanti kita berkenalan lagi ya. Terima kasih Doktor. Jadi nak ucap terima kasih juga kepada Doktor sebab sudi meluangkan masa pada ni untuk saya join halaqah Cinderella secara online. Jadi sebelum kita start, untuk pengetahuan audiens, sesiapa yang ingin menanyakan soalan boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Nanti saya akan baca satu-satu. Okay, sebelum start kita punya majlis, saya nak share satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga. Jadi daripada hadis ni kita dapat tahu orang yang menuntut ilmu ni akan mendapat kemudahan dan pertolongan daripada Allah dan juga ganjaran syurga di akhirat kelak. Dan juga orang yang menuntut ilmu ni dia akan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah pernah berkata, sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi nak cari ilmu tu banyak platform yang kita boleh cari. Bukan sekadar kita berguru, tapi kita boleh cari secara langsung ataupun tak langsung. Macam program pada hari ini pun kita sedang mencari ilmu dalam halaqah Cinderella. Jadi tanpa melengah masa, kita teruskan kita punya program. Jadi untuk yang pertama, apa pandangan doktor tentang tajuk kita pada hari ini? Terima kasih Munira dengan pendahuluan yang sangat menarik yang dibawakan hadis Rasulullah SAW juga ya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Sadaqallahul Azim. Ayat surah Al-Ahzab ayat 31 hingga 33. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran sekali lagi kita panjatkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas hidayah dan atas kekuatan yang Allah berikan kepada kita pada petang ini untuk kita sama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang dinaungi oleh barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang berada di samping kita sekarang ini. Halaqah Cinderella. Saya tengok nama dia pun masya-Allah, menariknya halaqah ni kan. Pastinya saya menggambarkan di samping malaikat-malaikat yang berada di samping kita, kita juga bersama dengan penonton-penonton dan pendengar-pendengar, sahabat-sahabat kita di luar sana yang semuanya cantik-cantik, comel-comel, menawan belaka kan. Sebab halaqah ni adalah halaqah Cinderella. Bila kata Cinderella ni, kita terbayangkan kecantikannya, keanggunannya, kejelitaannya, dia punya dress yang cantik kan, kasut dia yang cantik kan, fizikal dia pun cantik. Dan semua yang ada di sini Allah izin dalam keadaan yang sangat cantik dan menawan rupawan belaka. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tin kan, Allah sebut wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim maksud dia apa? Dalam keadaan yang sebaik-baik, yang paling cantik kejadian yang Allah cipta kita kan, yang Allah bagi pada kita. Hidung kita, mata kita, mulut kita, muka, kening, semua sekali itu adalah yang tercantik dan yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Ahsan. Kalau dalam bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, yang pernah belajar bahasa Arab, yang ambil bahasa Arab pada semester yang lalu kan, mungkin boleh faham bahawa dalam bila Allah sebut ahsan bermaksud the best, the most beautiful, kan. Kalau the beautifulest, marahlah orang bahasa Inggeris kan, the most beautiful, yang paling cantik, yang paling menawan, yang paling rupawan. Allah jadikan kita. So sesuailah dengan halaqah kita ni, halaqah orang-orang yang paling cantik di dunia. Sebab semua orang cantik kan? Semua orang cantik, semua orang menawan. Jadi semuanya cantik-cantik, manis-manis, comel-comel lah ke. Dan tajuk ini, be a great Muslimah. Jadikan dirimu dirindui syurga. Tajuk ni sangat-sangat penting untuk kita bincangkan, untuk kita sama-sama diskusikan kan. Dalam suasana sistem nilai hari ini, nilai kita yang kita ada hari ini, baik buruk itu siapa yang tentukan? Cantik atau tak cantik, cute ke tak cute, comel ke tak comel, itu semuanya ada sistem yang memberi nilaian. Namun apa yang menyedihkan kita, sistem yang kita ada hari ini, nilai cantik atau tak cantik, baik atau tak baik itu tidak bersandarkan kepada apa yang dinaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kita tengok nilai cantik itu banyaknya daripada nilai barat, banyaknya daripada nilai yang sekular kan, yang berbeza daripada nilai yang syarak. Seharusnya nilai kita ini adalah nilai
yang disandarkan, yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada yang disandarkan kepada amalan-amalan ilmuwan-ilmuwan fuqaha yang benar-benar memahami dan menghayati Islam itu dalam peribadi dan juga hidup mereka dalam masyarakat. Jadi usaha-usaha kita untuk membina macam ni kan, kita nak perbincangan ke arah bagaimana untuk kita jadi seorang yang great muslimah, muslimah yang hebat, muslimah yang sejati, muslimah yang dirindui dan didambai oleh syurga. Usaha ini adalah usaha yang sangat murni, usaha yang sangat penting untuk kita membina dan memperkasakan jati diri kita sebagai wanita, sebagai muslimah, sebagai seorang mahasiswi. Yang sangat-sangat perlu kita fahami ialah bagaimana untuk kita hayati prinsip-prinsip itu dan juga kita nak amalkan apakah praktis-praktis yang perlu kita buat supaya kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikira sebagai seorang muslimah yang hebat. Kita tak nak kita dipandang hebat oleh manusia, kita dipandang hebat oleh sistem yang tidak Islam, tetapi kita nak kita dipandang hebat dalam sistem Islam, dalam kerangka Islam dan dipandang hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah itu yang dikatakan kemerdekaan yang hakiki. Sesuai dengan bulan kemerdekaan kan, kita masih lagi dalam tempoh meraihkan sempena kemerdekaan kita ni. Apabila kita meletakkan pandangan Allah itu mengatasi pandangan manusia yang lain, maka kita adalah manusia yang paling bebas dan merdeka dalam erti kata yang sebenar. Dan begitu juga kita sebagai muslimah, sebagai mahasiswi, kita nak raih pandangan Allah melebihi pandangan-pandangan manusia yang lain. Kan? Wallahu a'lam, begitu dulu Munirah. InsyaAllah kita berjumpa di lawan yang seterusnya. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Ini ringkasan yang sangat padat lah. Jadi kalau kita dah tahu apa itu great muslimah, dan sekarang ni macam mana pula kita nak jadi cara untuk kita jadi great muslimah? Apa cara yang kita boleh buat untuk kita jadikan kita ni great muslimah? InsyaAllah. Munirah, terima kasih. Bagaimana cara untuk kita jadi seorang muslimah yang hebat, seorang a great muslimah, a great muslimah. So siapa yang letakkan kita ataupun seseorang itu sebagai seorang muslimah yang hebat ataupun seorang yang a great muslimah? Sebab itu soalan yang saya kemukakan tadi, saya cuba nak buka perbincangan kita dengan kita meletakkan asas dan prinsip nilaian great ataupun cantik, hebat, yang menawan itu adalah menuruti kehendak syarak. Bagaimana pandangan syarak tentang a great muslimah? Bagaimana pandangan Allah dan as-sunnah Nabi SAW tentang great muslimah? Barulah kita rasa kita ni betul-betul jadi real great muslimah. Kalau tidak, kita rasa kita hebat, kita rasa kita mantap, kita rasa kita cantik, kita rasa kita menawan, anggun, tetapi pada nilaian dan pandangan siapa? Selagi mana kita tidak kembali kepada nilaian syarak, nilaian yang Allah tetapkan, nilaian yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita tak rasa puas. Walaupun seluruh dunia dan isinya mengisytiharkan bahawa kitalah wanita yang tercantik di dunia ini, tapi hati kita, jauh di sudut hati kita masih tak rasa puas. Sebab apa? Kita tak pasti sama ada kita ni cantik di sisi Allah ke tidak, hebat di sisi Allah ke tidak. Jadi orang yang hebat tetapi hebat di mata manusia, mata manusia tu very subjektif. Ada orang yang kata cantik, ada orang yang kata hebat, tapi orang lain kata tak hebat mana pun kan. Tapi oleh sebab itu kita perlu meletakkan dahulu nilaian yang perlu kita ikuti, yang perlu kita turuti adalah
daripada Rasulullah SAW dan juga daripada kitab Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Sumber itu kita kena clear dulu. Dari mana kita ambil sumber itu? Maka barulah kita akan clear apa step-step yang kita perlu ikuti daripada sumber tersebut. Jadi clear dah saya clear bahawa sumber kita, nilaian kita, timbangan yang kita nak letak adalah timbangan syarak. Sekiranya syarak mengatakan itu adalah hebat, itu adalah cantik, itu adalah anggun, maka itulah yang cantik, yang hebat bagi kita. Kalau syarak kata ini beginilah caranya muslimah yang hebat, maka itulah cara yang kita nak turuti langkah kita supaya jadi orang muslimah yang hebat. Okey, baik. Kita balik kepada apa yang dihajati daripada sistem pendidikan kita hari ini. Sumber dari syarak. Okey, terima kasih Mak Firdaus banyak di-sharekan kepada kita. Falsafah tarbiyah atau falsafah pendidikan Islam sebenarnya nak melahirkan muslimah yang menitik beratkan soal kesepaduan dan juga keseimbangan, yang peribadi kita ni sepadu, integrated dan juga seimbang, a balanced person. Okay, a balanced and integrated person. Bukan yang sengit sebelah, yang duniawinya berat, yang ukhrawinya sikit je, ataupun yang ukhrawinya terlalu berat, banyak dititik beratkan, tapi yang duniawi tidak diambil indahkan. Jadi falsafah kita ataupun hasrat kita daripada pendidikan Islam itu adalah untuk melahirkan person yang balanced and well balanced and integrated dalam semua aspek yang kita sebut sebagai intelektualnya, aspeknya spiritualnya, aspek jasmaninya, fizikalnya, dan aspek emosinya juga. Begitu juga dengan satu lagi iaitu aspek sosial, aspek kemasyarakatan. Baik. Berpandukan, sekali lagi disebutkan dalam falsafah pendidikan kita, disebutkan berpandukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kebahagiaan dunia dan akhirat. So tak adalah kata kita nak fokus pada dunia saja ataupun nak fokus pada akhirat saja, fokus pada agama saja, jadi agamawan tapi ilmunya ataupun kecemerlangan akademiknya gagal. Jadi kita nak bina satu peribadi yang integrated dan juga seimbang, sepadu dan seimbang dalam setiap aspek kehidupan. Dalam surah Ali Imran ayat 79, kalau boleh saya kongsikan dengan semua mahasiswa juga ya. Allah sebut, "Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Ayat ni sangat-sangat rapat dengan konteks mahasiswa dan mahasiswi hari ini. Apa yang Allah nak daripada pembelajaran kita adalah kunu rabbaniyin. Bila kita jadi seorang pelajar, bila kita jadi seorang mahasiswa dan mahasiswi, Allah sebut dalam ayat ini, setelah apa yang Allah ajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmu daripada Alkitab dan juga apa yang kita pelajari, kan? Apa yang kita pelajari yang semuanya sebenarnya semua ilmu ini bersumberkan daripada Alkitab, kan? Jadi apa yang Allah nak daripada kita adalah kunu rabbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersifat rabbani. Jadi saya balik kepada konsep asas kita, iaitulah kita ni adalah hamba yang rabbani. Adakah hamba yang rabbani ini sangat tawaduk, rendah diri, rendah hati, jalan tak tengok orang macam tu ke? Solat je atas duduk atas tikai sejadah saja, asyik duduk kat surau saja, asyik baca Quran saja? Tak, kan? Tetapi amalan-amalan itu diterjemahkan dalam segenap perilaku dan kerja buat kita. Kita baca Quran ataupun kita hadir ke kuliah ataupun kita bersama dengan rakan-rakan.
ataupun kita berada di shopping kompleks. Kesemuanya dalam konteks kita sebagai Rabbaniyin, sebagai hamba Allah, khalifah Allah yang bersifat Rabbani. Okey? Kita dalam diri kita ini ada dua komponen yang kita perlu sedar bahawa kita ini sebagai hamba dan kita juga sebagai khalifah, sebagai khalifah Allah. Kadang-kadang orang kata hamba Allah ni dia inferior sikit. Dia jadi hamba Allah ni dia akan duduk di tikar sejadah dia saja. Dia akan duduk sebagai ahli ibadah saja. Tetapi apabila kita ada kedua-dua konsep hamba dan khilafah, hamba dan khalifah ini, dua konsep ini akan membentuk satu peribadi yang seimbang. Kerana khalifah itu adalah tugas dia memakmur dan mentadbir bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ada sifat sebagai hamba, kita ini sedar bahawa kita ni hamba Allah. Kita harus tunduk patuh kepada ajaran Alkitab dan As-Sunnah. Kita harus tunduk patuh taat kepada perintah Allah sebab Allah itu Tuhan, kita ini hamba. Dalam konteks kita sebagai khalifah Allah, kita adalah wakil Allah di bumi ini untuk mentadbir dan mengurus bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. So apa yang kita perlu ada sebagai khalifah? Kita adalah pemimpin. Seorang pemimpin ada ciri-ciri dia yang tertentu supaya dia jadi seorang pemimpin. Dia tak boleh jadi pengikut. Tapi setiap dari kita ni adalah pemimpin yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak atas apa yang kita telah perbuat di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? So Rabbaniyin itu ada dua dimensi atau dua komponen, hamba dan juga khalifah. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebut untuk kita mendapat personality atau peribadi yang dirindui oleh syurga. Di hujung akhir surah Al-Ahzab ayat 35 itu Allah sebut a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ulama mentafsirkan bahawa ajran azima itu adalah syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ciri-ciri orang yang akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah sebut yang pertamanya adalah innal muslimina wal muslimat. Yang pertamanya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-muslimin wal muslimat, orang Islam. Orang Islam maksudnya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal mu'minina wal mu'minat adalah orang-orang yang beriman. Islam, iman, wal qanitina wal qanitat. Itulah orang yang tunduk patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian was-sadiqina was-sadiqat, yang banyak memberikan sedekah. Was-sabirina was-sabirat, banyak sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, khusyuk. Dan kemudian seterusnya adalah orang yang berpuasa dan juga yang menjaga kemaluan nafsu dan maruah mereka daripada perkara-perkara yang membawa kepada dosa dan maksiat kepada Allah. Seterusnya juga adalah orang-orang yang ingat kepada Allah SWT dalam setiap gerak langkah mereka. Maka Allah perincikan dalam ayat ini ciri-ciri orang-orang yang akan diganjari syurga dan akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah orang muslimin muslimat. Allah sebut muslimat dalam banyak ayat lain. Biasanya Allah akan sebut secara umum dengan menggunakan wazan orang lelaki, muzakkar salim, jamak muzakkar salim, menggunakan apa dipanggil terms ataupun istilah untuk orang lelaki. Tetapi dalam ayat ini Allah sebutkan lelaki dan juga perempuan, lelaki dan juga perempuan, lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, perempuan yang taat dan patuh pada perintah Allah, perempuan dan taat, perempuan yang sentiasa mengingati Allah, perempuan ataupun muslimah yang sentiasa
menjaga maruah dan nafsunya daripada perkara-perkara yang menjerumuskan dia ke dalam kancah kemaksiatan. Jadi dalam ayat itu kita boleh lihat bahawa banyak aspek-aspek yang perlu kita teliti dan perhatikan bagaimana untuk kita membina karakteristik ataupun ciri-ciri sebagai seorang muslimah yang hebat. Begitu juga dalam surah Al-Qasas ayat 77 dalam menceritakan atau kita membincangkan tentang a balanced person, seimbang ini, keseimbangan peribadi yang kita nak daripada muslimah yang hebat. Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah sebut carilah kurniaan Allah kepadamu dari dalam dan kebahagiaan hari akhirat. Maksudnya kita kena cari hari akhirat tu, kan? Kita kena usaha untuk mencapai kebahagiaan ataupun kesejahteraan yang abadi di akhirat. Macam mana kita kena fikir bagaimana untuk kita mengakhiri hidup kita ni dan bagaimana kita nak plan hidup kita di akhirat. Dalam masa yang sama Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa dan jangan engkau lupakan bahagianmu, keperluanmu, bekalanmu daripada dunia. Tengok bagaimana Allah mencipta keseimbangan itu. Allah berikan kita bagaimana gambaran yang Allah nak daripada kita. Akhirat pun kita kena kejar, yang dunia pun kita jangan lupa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa Allah pesan kat situ? Wa ahsin. Kita kena buat yang terbaik kepada hamba-hamba Allah yang lain, sebagaimana Allah telah buat baik kepada kita. Dalam hidup kita ni selama 19, 20, 21 tahun yang telah berlalu, telah banyak Allah telah berikan nikmat-nikmat kurniaannya kepada kita. Orang lain ada yang tak dapat tempat di IPTA kan. Alhamdulillah kita dalam keadaan yang penuh kesyukuran. Allah tempatkan kita bersama orang-orang yang dalam pendidikan tinggi, dalam suasana kampus yang berpendidikan tinggi. Jadi banyak nikmat-nikmat Allah yang lain pun yang Allah telah berikan pada kita, dan banyak ujian yang kita lalui yang kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu demi satu, kan? Allah lepaskan kita ujian yang banyak itu. Kita rasa pada masa kita diuji itu, kitalah hamba Allah yang paling berat ujiannya. Tetapi berkat kesabaran dan berkat doa kita dan orang-orang di sekeliling kita, Allah lepaskan kita daripada ujian itu. Satu demi satu ujian Allah bagi, tapi Allah lepaskan dengan nikmat dan kurniaan Allah. Maka Allah kata buat baik, buat yang terbaik, wa ahsin, buat yang terbaik yang kamu boleh supaya kamu dapat meraih kebahagiaan di dunia dan juga kesejahteraan yang abadi di akhirat nanti. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah meriwayatkan satu hadis. Beliau berkata, beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati esok. Kita biasa dengar kan kata-kata ni. Beramallah, kita kena buat amal seolah-olah kita akan mati esok. Solatlah banyak, zikirlah banyak, doalah banyak-banyak, kan? Baca Quran banyak-banyak, seolah-olah esok adalah hari kematian kita. Esok nak mati dah ni. So hari ni rasa nak solat, tak nak makan, tak nak minum, tak nak mandi, tak nak apa kan. Nak perbanyakkan amalan kita, amal ibadah kita pada Allah. Dalam masa yang sama Rasulullah pesan, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Dalam masa yang sama kita kena berusaha. Kalau yang bekerja, bekerja. Kalau yang belajar, belajarlah untuk mencapai kecemerlangan yang tertinggi. Kecemerlangan yang tertinggi seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. So kita kena berusaha untuk dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Dan kita kena beramal ibadah untuk akhirat
seolah-olah kita akan mati pada esoknya. So bagaimana kita nak membina keseimbangan itu supaya tidak lebih pada satu aspek saja dan tidak pula kurang pada satu aspek yang lain. Jadi kita nak membina keseimbangan itu sebagaimana yang disebut oleh salah seorang rektor UIA, disebut bagaimana dalam buku dia Nurturing a Balanced Person. A balanced person. Beliau menyatakan bahawa menjadi manusia yang seimbang ini kita perlu memiliki dua jiwa. Bagaimana kita sebut sebentar tadi. Jiwa sebagai hamba dan jiwa kita sebagai khalifah. Barulah kita jadi a balanced person. Dalam buku Falsafah Ketuhanan, tulisan Hamka banyak kali sebut dan menegaskan bahawa manusia yang bertuhan, kita semua ada Tuhan kan? Tuhannya Allah. Bagi yang tidak Islam, di mereka juga ada Tuhan. Ya? Bagi yang Islam, Tuhan kita adalah Allah. Manusia yang bertuhan adalah manusia yang imannya mendalam, akhlaknya kukuh, ilmunya tinggi dan hikmatnya yang terbaik bagi hamba-hamba Allah yang lain. Begitu juga disebutkan antara ciri-ciri ataupun aspek-aspek yang perlu dititik beratkan oleh seorang Muslim, seorang Muslimah untuk menjadi hamba yang hebat ataupun khalifah yang hebat pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah mempunyai ibadah yang sahih. Ibadahnya ibadah yang betul mengikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidahnya akidah yang salimah, akidah yang selamat daripada apa-apa kepercayaan ataupun pandangan-pandangan yang boleh menyesatkan dia, yang sangat selamat. Maksudnya jelas, jernih fikirannya, jernih akidahnya. Sihat jasmaninya. Dari segi fizikal juga kita nak muslimah kita ni muslimah yang sihat. Kan? Sihat, cantiknya di luar, cantik juga di dalam. Mantap akhlaknya, pemikirannya pada tahap yang tinggi, mampu berusaha sendiri untuk memenuhi keperluannya, qadirun 'alal kasbi, mampu memenuhi keperluan diri mereka, kuat melawan hawa nafsu, mujahadatun li nafsi, menepati waktu, tersusun dalam urusannya dan bermanfaat untuk orang lain. Yang hujungnya tu yang sangat penting juga, yang perlu kita lihat dalam, sebab tu saya sebut tadi dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosialnya. Kita tak nak mahasiswa-mahasiswi kita ni hebat dari segi intelektualnya, hebat dari segi spiritualnya, hebat dari segi emosinya, tetapi dari segi sosialnya anti-sosial, kan? Tak bergaul dengan masyarakat, tak kenal orang kampung yang ada di sebelah kampus UMK tu, kan? Tak kenal siapa makcik yang jual goreng pisang depan pagar UMK tu, kan? Sampai tak kenal masyarakat, siapa imam dan bilal di masjidnya, kan? Siapa yang bertugas untuk melakukan cleaning ni, kan? Cleaning dengan makcik cleaner, itu semua adalah komuniti dan masyarakat yang ada dalam suasana kita, dalam kampus kita. So kita nak bina satu keseimbangan personality, keseimbangan peribadi kita ni, bukan sahaja dari segi intelektual, bukan sahaja dari segi spiritual, kerohaniannya hebat, tetapi juga hebat dalam bakti dan khidmatnya kepada masyarakat di sekeliling. Okay? Kalau boleh kita simpulkan soalan kedua ni, Munirah, dalam tiga perkara, iaitulah ilmunya tinggi, mantap akhlaknya dan bermanfaat untuk dalam kerja buatnya sehari-hari. Kalau dalam istilah orang Kelantan, Munirah orang mana, Munirah? Pahang. Munirah orang Pahang. Tapi dah boleh cakap Kelantan tak? Munirah boleh cakap Kelantan? Boleh. Sebab saya punya kampung kat sini. Okey. So biasanya orang Kelantan dia akan sebut kalau tinggi ilmunya ni,
Kita pesan biasanya dekat anak-anak, dekat adik-adik kita supaya belajar biar pandai, belajar biar cemerlang, ya. Mantap akhlak ni, perangai biar juru, kan. Selalu kita pesan pada adik-adik, anak-anak, perangai biar juru dan bermanfaat kepada orang lain. Hidup kita biar boleh tumpai, biar boleh tumpai. Ngaji biar pandai, akhlak perangai biar juru, dan juga hidup kita boleh ditumpang oleh orang lain. Ibu bapa kita boleh tumpang kita, adik-beradik kita boleh tumpang kita. Maksudnya kita, keberadaan kita, kehadiran kita dirasai oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dapat ditumpang oleh kebaikan kita, khidmat kita, bakti kita, dapat dirasai oleh ibu bapa, adik-beradik dan juga kawan-kawan ataupun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Okay? Balik semula kepada Munirah. Okay. Terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat-sangatlah bermanfaat. Sebab kalau kita tengok banyak cara yang kita boleh ambil untuk kita jadikan sebagai a great muslimah. Tapi macam mana cara kita nak pupuk benda tu dalam diri kita? Sebab kadang-kadang kita tahu benda tu macam nak cakap, benda tu salah tapi kita masih buat juga dalam keadaan tak sedar kita buat benda tu walaupun kita tahu benda tu salah. So kalau kita tengok isu yang berlaku pada hari ini, kebanyakan muslimat kita sentuh muslimat, benda tu kadang-kadang kita tahu tutup aurat tu wajib. Tapi masih ada lagi orang yang ambil remeh benda-benda macam tu. Jadi macam mana kita nak pupuk benda tu untuk kita istiqomah untuk jadikan diri kita a great muslimah. Baik, insyaAllah. Terima kasih Munirah sekali lagi. Bagaimana untuk istiqomah soalan Munirah tadi kan? Kita tahu dah benda-benda yang kita nak, aspek-aspek yang perlu kita perkasakan, yang perlu kita perkuatkan dalam diri kita. Aspek tersebut dah ada dalam badan kita, dalam diri kita. Cumanya kita nak kena tingkatkan potensi dia, kan? Tingkatkan potensi ilmunya, tingkatkan potensi akhlaknya, tingkatkan potensi khidmat kita kepada bakti kita kepada ibu bapa dan juga masyarakat. Dan untuk kita istiqomah, bila kita dah ada usaha untuk nak meningkatkan potensi kita dalam setiap aspek tu, kita selalunya berhadapan dengan cabaran yang paling utama adalah hangat-hangat teh ayam, kan? Mula-mula tu kita rasa nak berubah sempena dengan tahun baru hijrah, kan? Sempena datang tahun baru hijrah ni, kita rasa kita nak lakukan satu pembaharuan ataupun peningkatan dalam diri kita. Tetapi bila berlalu beberapa ketika, kita dah jadi tak ada semangat, kan? Dah tak nak buat dah, rasa penat nak buat. So untuk nak istiqomah tu agak susah dalam diri kita nak buat, kan? Sesuatu amalan tu secara berterusan, apalagi nak untuk meningkat. Jadi Rasulullah SAW berpesan menerusi hadis baginda riwayat Abu Daud. Baginda bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kesanggupan, kerana sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehinggalah engkau yang menjadi bosan. Allah tak akan bosan dengan kita, Allah tak akan fed up dengan kita. Allah nak tengok kita usaha dan usaha lagi. Dan sesungguhnya amal yang paling Allah sukai ialah yang terus menerus dikerjakan walaupun sedikit. Maksudnya bila kita nak set satu perubahan ataupun satu anjakan dalam diri kita, maka kita mulakan sesuatu yang mudah dan sedikit-sedikit. Dan sedikitlah dahulu, kan? Ataupun dalam istilah kita sebut sebagai start small. Start small. Mula dengan benda yang kecil dulu. Memang kita kena ada cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar.
Tetapi langkah-langkah itu harus disusun supaya ia tidak melemahkan semangat kita di tengah jalan. So kita mesti well plan, betul-betul merancang perubahan itu agar perubahan itu adalah perubahan yang konsisten, yang istiqamah dan akan meningkat masa demi masa, kan? Masa ke masa, dari semasa ke semasa ia akan meningkat. Kita tak nak perubahan itu ataupun apa tu yang kita nak, pembangunan diri kita itu dilakukan dengan serentak ataupun dalam kuantiti yang banyak kemudian stop, dah tak ada penerusan lepas tu. Kita nak sesuatu amalan itu yang berterusan dan meningkat. Dan Allah sebut Allah suka amalan yang terus dilakukan walaupun sedikit. Begitulah juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Rasulullah SAW ni, kalau kita ambil contoh yang beliau suka buat tu, solat malam. Solat malam 2 rakaat. Memang kita rasa susah sangat nak bangun malam 2 rakaat. Nak bangun, untuk bangun, duduk di atas katil waktu malam itu pun kita rasa sangat berat. Kalau kita tidur pukul 1 pagi, kita nak bangun pukul 4 pagi, itu waktu yang sangat sedap untuk kita lena dan nyenyak tidur, kan? Tapi waktu itulah dituntut daripada kita untuk melakukan solat malam walaupun 2 rakaat. Bila mana Rasulullah SAW ni, walaupun sakit, walaupun kadang-kadang ada masanya Rasulullah tertinggal, maka Rasulullah akan ganti solat itu dengan amalan yang lain, ataupun solat itu dilakukan ganti pada waktu yang lain. Jadi kita tengok macam mana Rasulullah SAW tu ada usaha yang sangat bersungguh-sungguh, ada kesungguhan yang tinggi untuk melakukan setiap amalan itu walaupun 2 rakaat, tetapi baginda tak tinggal, dan kalau tertinggal diganti. Maksudnya kita tengok betul-betul bersungguh, betul-betul bersungguh untuk melakukan satu amalan. Begitu jugalah apa yang dituntut daripada kita. Kita dituntut untuk melakukan amalan itu sesuai dengan keupayaan kita. Kita tak boleh nak letak set the goal tu terlalu tinggi ataupun di luar daripada kemampuan kita. Bila kita letak matlamat ataupun cita-cita tu, apa yang kita nak capai tu terlalu tinggi, maka kita akan jadi putus asa. Mudah putus asa bila kita tak mampu nak bermula, ataupun nak meneruskan kerja-kerja itu sehingga ke akhirnya. Jadi disebabkan itu kita harus meletakkan beberapa matlamat ataupun objektif yang kita nak. Daripada sedikit kemudian barulah objektif yang lebih besar. Objektif yang kecil kemudian objektif yang lebih besar. Begitu juga untuk jadi seorang muslimah yang hebat, a great muslimah yang dirindui oleh syurga. Perlu kita rancang betul-betul. Bukan ia akan jadi, kalau jadi macam tu senanglah, kan? Tetapi perlu dirancang dengan betul, dengan bersungguh-sungguh untuk nak mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya agenda syurga itu tak termasuk dalam matlamat hidup kita, maka ia tidak akan tercapai sehingga ke akhirnya. Tetapi kalau kita ada dalam kerangka fikir kita bahawa kita perlu menjadi seorang muslimah yang akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Taala, segala kerja buat kita, segala fikiran kita, segala ingatan kita hanyalah kepada untuk nak mencapai matlamat syurga itu. Ada beberapa tips lah. Beberapa tips. Yang pertamanya adalah kita mulakan dengan sesuatu yang sangat mudah dan sedikit dulu. Sesuatu yang sangat mudah dan sedikit. Kemudian kita set seminggu kita nak tengok apa matlamat kita. Seminggu kita nak tengok apa pencapaian kita. So sedikit demi sedikit lakukan penambahan. Lakukan penambahan kepada yang besar itu, maka yang besar akan jadi semakin besar, kan?
Bila sedikit, orang kata sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. So kalau kita letak, kita nak capai segunung emas, kita nak dapat segunung emas, kita akan mudah putus asa dan kecewa. Tapi kalau kita meletakkan matlamat kita adalah kita nak capai 1 bulan sekeping emas, ataupun 3 bulan sekeping emas, 3 bulan sekeping emas, maka ia akan menjadi satu yang boleh dicapai. Ada possibility untuk kita capai. Okay? Dan pastikan peningkatan yang kita lakukan itu adalah yang mudah untuk kita laksanakan. Kalau kita letak sesuatu yang mudah untuk kita capai, kita pun suka nak buat, kan? Sebab yang mudah untuk dilaksanakan. Jangan biarkan peningkatan itu menjadi satu yang sulit, susah nak capai, complicated, susah. Jadi semangat kita pun jadi pudar lah. Sebab apa? Susah nak dapatkan. Dan kita rasa impossible lah nak dapat. So kita kena letakkan step kita, langkah kita itu, matlamat yang kecil-kecil dulu. Sedikit demi sedikit, kemudian kita akan lakukan penambahan demi penambahan, kemudian barulah sesuatu amalan tu kita rasa complete. Paling utama adalah kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan hati kita untuk istiqamah melakukannya. Kena doa pada Allah sebab hati kita ni adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu minta pada Allah, ya Allah, tetapkanlah hati kita. Kan? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kita. Kadang-kadang kita rasa iman kita kuat, kadang-kadang iman kita rasa lemah. Kadang-kadang kita rasa rajin nak solat lebih, kan? Selain daripada solat fardu, kita nak solat juga sunat. Kadang-kadang kita rasa malas nak solat. Sebab itu hati kita ni dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tetapkanlah hatiku ini untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kan? Untuk kita tetap di atas kepatuhan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okay. Baiklah. Apa yang Dr. share tadi tu, yang main kita adalah kita kena sentiasa tajdid niat kita untuk kita istiqamah dalam melakukan satu kebaikan. Okay. Ada lagi soalan? Soalan seterusnya, apa adab pergaulan seorang muslimah dengan ajnabi dalam kehidupan siswazah? Baik, alhamdulillah. Ada pergaulan seorang muslimah dengan ajnabi, dalam kehidupan siswi. Baik. Bila Munirah tanya berkenaan dengan pergaulan seorang muslimah dengan ajnabi. Ajnabi ni orang macam mana ni Munirah? Nama dia ajnabi ke apa? Tak, lelaki yang yelah macam kawan-kawan kan. Okey, saya faham bahawa apa yang dimaksudkan oleh Munirah itu adalah bagaimana seorang muslimah dalam konteks kehidupan di kampus nak menjaga pergaulan beliau, pergaulannya dengan apabila berada di suasana yang bercampur dengan yang bukan mahram, kan? Dalam satu suasana yang sama-sama kita, sama-sama perempuan dan semuanya mahram kita, tak jadi masalah, kan? Tak jadi masalah sangat. So bila kita berada dalam suasana yang bercampur dengan lelaki lah, maksudnya kot, Munirah maksudkan macam tu lah, kan? Perempuan muslimah yang bercampur dengan lelaki-lelaki yang bukan mahramnya dalam kampus ataupun di luar kampus, kan? Jadi
Antara adab yang perlu kita jaga adalah yang pertamanya perlu ingatkan diri kita bahawa kita perlu matang dalam pergaulan. Kita perlu menjaga kematangan kita dalam bergaul. Bagaimana nak membina kematangan dalam bergaul? Yang pertamanya perlu dengan knowledge. Perlu ada knowledge, perlu ada ilmu. Bagaimana batas-batas yang boleh kita, yang perlu kita jaga semasa kita bergaul dengan lelaki yang bukan mahram. Sebab kita nak elak daripada bergaul dengan lelaki yang bukan mahram ni, dalam konteks hari ni, kita duduk dalam kelas pun kita duduk satu kelas dengan lelaki dan perempuan bercampur kan. Susah dah nak cari di peringkat kampus ni ada universiti untuk perempuan sahaja kan. Kalau di Malaysia ni tak ada lagi lah. Kalau ada mungkin kita semua nak pergi ke situ kan. Senang, tak payah fikir apa. So bila kita berada dalam suasana yang perlu kepada penjagaan dan pemeliharaan batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan, maka kita perlu ada ilmu yang lengkap, ilmu yang lengkap tentang apakah batas yang perlu kita, yang boleh kita pergi, sampai setakat mana kita boleh bergaul dengan lelaki yang bukan mahram. So yang pertamanya dari segi aurat kita kan, dari segi pergaulan, maksudnya setakat mana. Sekarang ni kita ada distancing kan, social distancing. Sebenarnya itulah yang sebenarnya yang selaras dengan dan sejajar dengan apa yang dituntut oleh syarak, especially dalam pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Kena jaga social distancing. Kalau sekarang 1 meter ataupun lebih daripada 1 meter, sekurang-kurangnya 2 meter kita kena jaga distance. Dan itulah distance yang perlu kita jaga walaupun tak ada PKP, walaupun tak ada COVID. Selepas COVID dan PKP ini, kita mengharapkan bahawa norma itu menjadi norma yang baru bagi kita semua kan, bagi kita semua. Maksudnya kita menjaga jarak antara lelaki dan perempuan itu. So, kalau ada jarak tu, bukan sahaja virus yang tak pergi, tapi virus hati ni pun tak pergi juga. Betul tak? So, bukan sahaja nak jaga virus dari segi penyakit-penyakit ini yang tak merebak, tetapi kita juga nak jaga virus yang ada dalam hati kita, yang mana yang syaitan itu selalu menggoda kita, menghasut kita. Lebih-lebih lagi apabila lelaki dan perempuan itu berada dalam suasana yang tak ada orang lain. Dia seorang lelaki dan seorang perempuan. Lagilah syaitan tu sangat suka kalau ada jangkitan virus antara satu sama lain kan. Nak pula kalau tak jaga distance. Ada yang kata kat kampus bonceng motor naik sekali, tu tak jaga distance tu. Kalau distance yang diperlukan, yang dituntut oleh syarak, itulah yang distance yang diperlukan. Macam PKP kita ni kan. Maksudnya bila kita bercakap dengan orang yang bukan mahram, kena jaga distance kita. Jangan sampai duduk kat tepi sama kan, cakap. Padahal dia bukan mahram kita. Siapakah dia yang berhak untuk duduk di tepi kita? Kalau kita adalah wanita yang bermaruah, kita jaga maruah kita, kita jaga peribadi kita, kita jaga diri kita supaya kita tidak didekati oleh mana-mana yang bukan mahram, kecuali dengan keizinan wali kita kan, kecuali dengan keizinan wali kita dan ikatan yang sah, barulah dia boleh. Bukan saja nak duduk dekat dengan kita, bila ada ikatan yang sah dia nak pegang tangan kita pun tak apa kan. Tetapi bila ikatan itu belum sah, maka pergaulan itu kita kena jaga. Dibimbangi banyak kan. Allah sebut dalam Al-Quran itu, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati perkara-perkara yang boleh menyebabkan zina. Bukan zina, tetapi perbuatan yang boleh menyebabkan zina. Perbuatan yang boleh menyebabkan zina itu banyak perkara, dan ia bermula dengan mata kan. Kemudian dia ada step dia lah, dia senyum, kemudian barulah dia jadi ada perasaan-perasaan tersebut.
kehidupan di alam kampus ni memang mencabar. Munira sekarang jadi mahasiswi, begitu juga dengan kawan-kawan yang lain, mahasiswa-mahasiswi. Saya juga secara peribadinya memang melalui fasa-fasa berada di kampus sebagai pelajar, sebagai mahasiswi. Dan kita faham bahawa perasaan itu adalah perasaan yang sangat mencabar untuk diuruskan oleh pelajar-pelajar kita, kan, oleh rakan-rakan kita yang menjadi mahasiswa-mahasiswi ni. Kerana banyak cabaran-cabaran hati masa tu, dan waktu itulah waktu yang orang kata kita dah mula diberikan perasaan, dikurniakan perasaan-perasaan tersebut kepada orang yang berlainan jantina dengan kita. Dan perasaan itu adalah fitrah dan naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa perasaan itu, kita rasa nak buang, maka kita telah menyalahi fitrah. Perasaan itu adalah fitrah dan tidak salah untuk merasai perasaan itu. Tetapi bagaimana kita menyalurkan perasaan itu dan kita menguruskan perasaan itu supaya selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil lah kalau kita berada dalam kampus ni kita tak rasa, tak ada perasaan pun tengok orang, handsome lah orang tu, kan, cantik lah dia, segak lah dia. Perasaan kita suka kepada kecantikan, suka kepada keindahan itu adalah fitrah. Begitu juga kita suka kepada manusia yang berlainan jantina, itu juga adalah fitrah. Cumanya kita kena kawal pergaulan kita itu supaya ia adalah perasaan yang terdidik, perasaan yang terbawi, perasaan yang terpelihara, agar cinta kita itu, perasaan kita itu adalah disalurkan pada orang dan hamba Allah yang dihalalkan untuk kita, kan. Memang susah nak kata tak ada perasaan apa-apa. Tipulah, kan, tipulah, tak ada perasaan apa-apa. Mesti ada perasaan tu sebab memang Allah berikan perasaan itu pada waktu ini. Perasaan tersebut akan hadir pada waktu umur yang seumpama ini, dan itu adalah fitrah. Maka kita raikan fitrah itu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Macam mana Allah nak kita buat, macam mana Rasulullah nak kita buat, begitulah yang kita lakukan. Muslimah yang terdidik, muslimah yang terpelihara cintanya, itulah yang dirindui oleh syurga. Kalau kita tak menguruskan perasaan kita, pergaulan kita dengan baik, mengikut apa yang dikehendaki oleh syarak, maka kita akan jauh daripada syurga. Masakan syurga nak merindui kita kalau kita tidak memenuhi keperluan ataupun requirement sebagai seorang muslimah syurgawi, kan? Dalam surah Al-Ahzab yang saya bacakan pada awal-awal tadi, pada awal tadi, surah Al-Ahzab ayat 31 hingga 34, 35, 31 hingga 33, Allah sebutkan pada asalnya muslimah ini Allah letakkan dia di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Allah letakkan kita ni, Allah ikat kita, hati kita ini di rumah. Fi buyutikunna. Tetapi oleh kerana keperluan-keperluan yang perlu kita selesaikan di luar daripada rumah, maka kita dibenarkan untuk keluar daripada rumah kita ataupun kawasan kita untuk kita pergi belajar, untuk kita pergi mengajar, untuk kita pergi memenuhi keperluan keluarga kita, sekadar keperluan yang kita nak perlu gunakan sahaja. Kalau kita nak pergi belajar, maka kita gunakanlah ruang yang Allah sediakan untuk kita itu dengan kita membina kesemelangan dalam pelajaran kita. Jangan kita salah guna, kita buat benda-benda yang Allah tak suka, yang Allah benci, sehingga mengundang kemarahan dan kemurkaan Allah SWT. Nescaya kita akan jauh daripada syurga Allah SWT. Dalam surah Luqman berpesan kepada anaknya. Luqman berpesan kepada anaknya dalam ayat 19 surah Luqman. Waqsid fi mashyika waghdud min sautika. Waqsid fi mashyika maksudnya sederhanakanlah cara jalanmu. Apa yang kita nak daripada seorang muslimah yang hebat, yang dirindui oleh syurga ini,
adalah sederhana dalam cara jalannya, tidak sombong, tidak angkuh dan tidak terlalu merendahkan diri. Kita nak orang yang rendah hati, tapi kita tak nak orang yang terlalu merendah diri sehingga tidak ada keyakinan diri, kan? Kita nak ada keyakinan diri tetapi tidaklah sehingga jadi seorang yang angkuh dan sombong. Jadi sederhana dalam jalannya, dalam langkah-langkahnya, waghdud min sautik, dan perlahan suaranya. Bukanlah perlahan sampai tak dengar apa, kan? Tapi perlahan dalam konteks kita tidak menyaringkan suara dalam suasana yang tidak perlu kita nyaringkan suara. So kita jaga nada suara kita supaya tidaklah terlalu jaring dan tidak juga terlalu lembut sehingga kan fi qalbihi marad, kan, sehingga tidaklah sehingga kita melembutkan, melunakkan suara itu sehingga orang lelaki dengar pun rasa lain macam je, kan. Itu tak boleh juga macam tu. So membina kesederhanaan dalam cara jalan kita dan juga membina kesederhanaan dalam suara kita. Bila bercakap tu tak boleh lembut sangat dan juga tak boleh nyaring sangat, kan. Jadi jadilah muslimah yang seimbang, sederhana. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah agar kita menjaga diri kita ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa kepada seorang pemuda, orang muda, ya, mahasiswa-mahasiswi jugalah orang muda ni, kan. Bagaimana Rasulullah doa? Satu hari Rasulullah ambil tangan Rasulullah ni, Rasulullah letakkan pada dada seorang pemuda dan Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir dhanbahu, ya Allah ampunkanlah dosanya, wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah, lindungilah kemaluannya. Apa Rasulullah doa pada orang muda? Supaya Allah ampunkan dosa, Allah sucikan hati, dan juga Allah jaga nafsu dan maruahnya supaya tidak jatuh kepada maksiat dan zina ataupun sebagainya, kan. Sebab apa Rasulullah doa macam tu? Wahassin farjahu, khusus kepada pemuda. Sebab apa? Sebab Rasulullah faham benar dengan gejolak ataupun gelora hati orang muda ini dengan nafsu, dengan perkara-perkara yang boleh membawa dia ke kancah kemaksiatan. Maka Rasulullah khusus doa kepada orang muda supaya dapat dipelihara daripada kemaksiatan yang terhasil daripada kemaluan ataupun dan sebagainya, kan. Jadi apa yang boleh kita amalkan sebagai muslimah, kita amalkan doa yang Rasulullah ajar. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, sucikanlah hatiku, dan peliharalah maruah dan nafsuku ini daripada perkara-perkara yang boleh melampaui batas ataupun membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kalau kita buat sampai 4 suku boleh, Doktor? Boleh sikit lagi, ya, insya-Allah. Jadi untuk soalan seterusnya saya buka kepada audiens. Siapa yang nak tanya boleh tinggalkan soalan pada ruangan komen. Betul lah tu. Perkongsian daripada Nurul Suzana Hashim tu, satu tips tu, 1, 2, 3 dia dah tuliskan untuk kita. Sangat-sangat menarik, ya, sangat baik ni perkongsian daripada Nurul Suzana ni. Okay. Baik, tentang kahwin muta'ah tu bukan dalam amalan kita lah, bukan dalam amalan kita, saya boleh katakan di sini dalam jawapan spontan ni.
bagaimana kita boleh nasihatkan supaya anak remaja kita tidak terpedaya dalam akidah ini. Tidak lain dan tidak bukan dengan ikatan. Satu-satunya bila anak-anak ini berada jauh daripada kita, untuk ibu bapa contohnya, terutamanya, maka ikatan antara kita dengan anak-anak itu sangat penting untuk maintain conversation kita dengan dia. Apabila mereka ini ada hubungan yang rapat dengan ibu bapa, nasihat kita dan buah fikiran kita itulah yang akan diambil kira. Tetapi apabila mereka dibiarkan bersama dengan rakan-rakan dan fikiran-fikiran ataupun ideologi-ideologi yang lain, maka itulah banyak berlaku kes-kes di luar negara, pelajar di luar negara ni melakukan sesuatu yang di luar daripada lingkungan syarak, kan? Lingkungan syarak, apa yang Allah dan Rasulullah tak pernah ajar kita buat macam tu. Jadi yang penting bagi saya, secara peribadinya saya boleh katakan bahawa perlunya kepada para bapa ataupun kakak abang yang boleh menasihatkan adik-adik yang berada di luar negara, especially yang berada jauh daripada kampung halaman, supaya mereka ada close contact with us dengan ibu bapa dan keluarga. Bila mana kita ada satu hubungan yang rapat, maka pemikiran mereka itu tidak akan lari jauh daripada apa yang kita nak terapkan mengikut pendidikan Islam kita, kan. InsyaAllah sekiranya prinsip-prinsip itu kita letakkan dengan baik pada mereka, anak ini akan sentiasa mendengar ataupun dia ada tempat rujukan. Bila dia ada tempat rujukan ibu bapa mereka ataupun kakak abang mereka dalam satu family yang close, yang rapat, mereka tidak akan merujuk pada benda-benda yang tidak tentu kesahihannya. Mereka terjebak dengan ideologi-ideologi yang jauh daripada landasan Islam ini apabila mereka tidak ada tempat rujukan yang kita kata yang kredibel, yang mereka boleh pegang. Tetapi bila kita bina hubungan itu sehingga mereka boleh merasakan bahawa mereka takkan rujuk, mereka takkan cerita tempat lain. Tempat merujukan mereka adalah ibu bapa dan keluarga. Jadi kita boleh pantau, monitor perkembangan mereka sehingga kan apa yang mereka fikir, apa yang mereka buat, apa yang mereka cakap, semuanya itu kita boleh salurkan kepada landasan sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada lagi soalan lain? Terima kasih Puan Zuzana. Ada lagi kamu Mira? Soalan lain? Ada lagi ke soalan daripada audiens? Sebelum kita akhirkan kita punya majlis. Baik, daripada Fatin Rahim. Fatin, ramai wanita sekarang, terutamanya pelajar, meletakkan agama itu satu halangan untuk bersosial. Agama satu halangan untuk bersosial seperti beriadah dan bersukan. Halangan macam mana itu? Mungkin dari segi pakaian. Macam mana? Mungkin lah macam nak bersukan tu dia ada macam nak ada limit macam mana kalau perempuan nak bersukan ni macam tak sesuai ke kalau ada muslimi. Mungkin ada sikit tu. Baik, Islam menggalakkan kita untuk jadi orang yang sihat, macam saya sebut tadi kan, jasmaninya yang kuat. Bukan sahaja dari segi rohani kita nak kuat, tetapi dari segi fizikal juga kita perlu
jadi muslim yang kuat. Dan Rasulullah sebut muslim yang sehat, yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang muslim yang lemah. Jadi kita nak bina tubuh badan kita yang sehat, yang mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak sihat? Kerana kita nak kita nak tubuh badan yang ringan apabila kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks nak bersukan memang adalah guideline yang perlu kita ikut, kan? Contohnya dari segi pakaian, perlu kita menutup aurat sebagaimana kita berada di mana-mana lah menutup aurat. Carilah pakaian-pakaian sukan, contohnya pakaian renang, pakaian sukan biasa. Sekarang pun dah banyak attire yang compliant, syariah compliant, kan, yang boleh kita pakai, yang longgar, yang tidak menampakkan aurat kita bila kita nak melakukan aktiviti riadah dan sukan. Kalau ada lelaki dalam konteks suasana sukan ataupun tempat kita nak bersukan itu, maka wujudkanlah maksudnya saya macam kita penghadang ataupun apa-apa mekanisme yang boleh kita lakukan supaya tidak menyekat aktiviti kita, sebab sukan ni boleh kita lakukan kat mana-mana, kan? So kita gunakan kreativiti kita untuk melakukan aktiviti riadah dan sukan dalam konteks yang syariah compliant, kan? Kita boleh bersukan, kita boleh beriadah walaupun dalam keadaan yang umum, dalam suasana yang umum, tetapi kita letakkanlah limit itu untuk diri kita. Sekiranya kita tidak selesa untuk bersukan atau senam di hadapan bersama dengan lelaki, kita undurkan position kita ke belakang. Cari tempat yang selesa untuk kita bersukan. Kita memang tak selesa bila kita bersukan, orang tengok kita. So cari tempat yang boleh kita mewujudkan keselesaan kepada kita. Kita kreatiflah untuk membina suasana tersebut mengikut keadaan yang kita alami. Sebab kalau nak bagi satu guideline yang tetap tu, saya rasa tak boleh juga, kan, sebab dia mengikut keadaan. So kita, yang penting adalah kita stick to the principle. Prinsip kita adalah kena jaga aurat dan jaga pergaulan kita supaya aurat kita tidak ternampak kepada orang ajnabi, orang yang bukan mahram. Baik, saya rasa jelas, kan? Bagaimana nak mengatasi masalah dalam pergaulan sosial yang bukan sahaja berlaku terang-terangan tapi juga secara tersembunyi? Kat tempat saya dah bunyi azan, Munirah. Itulah. Macam mana soalan? Munirah live dari mana sekarang? UMK. UMK. Sini pun dah azan. So macam mana? Kita nak teruskan ke atau kita tunggu sampai azan berhenti sekejap kemudian kita buat penutup? Kita jawab soalan yang ni last kot, tapi lepas azan. Okey.
Baik, alhamdulillah kita ke yang terakhir Munirah ya. Perkara Azlan, bagaimana kita mahu mengatasi masalah dalam pergaulan sosial yang bukan sahaja berlaku secara terang-terangan tapi juga secara tersembunyi. Baiklah, langkah-langkah kita untuk mengatasi sama ada diri kita ataupun orang lain daripada terjebak ke dalam gejala sosial ataupun pergaulan sosial yang kadang-kadang melampaui batas kan, yang kadang-kadang kita pun tak tahu tapi berlaku secara tersembunyi. Yang pertamanya adalah memperbanyakkan rasa malu dalam diri kita. Mudah-mudi hari ini berlakunya banyak kes-kes yang kita katakan di luar fikiran kita. Kita rasa tak masuk akal yang kita nak fikir. Boleh jadi macam tu? Boleh dia buat macam tu? Kenapa jadi sampai macam tu? Sebab tak ada kurangnya perasaan malu dalam diri. Malu ini adalah sebahagian daripada iman tersebut. Dan Rasulullah sebut, jika kamu tidak ada perasaan malu, maka kamu boleh buat apa saja yang kamu nak. Apa saja yang kamu nak, kamu boleh buat. Tapi kalau ada rasa malu, kita malu pada Allah kita nak buat benda tu. Tapi sebab kurangnya rasa malu dalam diri kita hari ini, sebab apa? Sebab kita tak rasa CCTV Allah itu sentiasa ada untuk mengawasi kita. Sehingga kan kita tergamak untuk buat sesuatu yang melampaui daripada batasan yang digunakan oleh syarak. Malunya Allah ceritakan dalam satu kisah bagaimana dua anak Nabi Syuaib yang berjalan dalam keadaan yang penuh terpelihara maruah mereka, sedangkan dikeliling dua orang perempuan ini dikeliling dengan semua orang lelaki yang gagah perkasa yang mana membawa haiwan ternakan mereka untuk minum di sebuah wadi ataupun oasis yang berada di tengah padang pasir. Bagaimana Allah ceritakan mereka ini penuh dengan sifat malu yang menyebabkan mereka boleh terjaga maruah mereka di tengah-tengah lelaki-lelaki yang ramai. Jadi sebab itulah Allah sebut, bila Allah sebut perasaan ataupun sifat malu itu secara khusus dalam surah Al-Qasas, saya tak ingat ya, dalam surah Al-Qasas Allah sebut sifat itu yang ada pada dua anak Nabi Syuaib. Tamshi al-istihya, mereka berjalan dalam keadaan penuh terpelihara dengan sifat malu. Yang menyebabkan mereka itu dilindungi daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu saya tegaskan bahawa perlunya kita perbanyakkan perasaan malu dalam diri kita. Malu pada orang, malu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kurang rasa malu, Nabi SAW sebut, buatlah apa saja. Kamu boleh buat apa saja bila kamu tak rasa malu. Imam Syafi'i sebut, jika engkau mempunyai teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah sahabat tu erat-erat. So apa yang saya nak highlightkan di sini ialah pilih sahabat-sahabat yang soleh. Pilih sahabat-sahabat yang baik. Bila kita ada sahabat yang baik, pegang betul-betul dia, kerana untuk nak mencari teman yang baik itu sangat susah. Mencari teman yang soleh itu sangat susah. Kecuali lah kalau nak melepaskannya sangat mudah sekali. Kan? Kalau kita tak nak kawan tu mudah, tapi kita nak kawan dengan orang yang soleh, orang yang baik itu sangat susah. Kan? Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara juga dalam ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
Dua perkara Allah sebut dalam ayat ni yang perlu kita jadikan panduan kita. Satunya adalah minta doa kepada Allah supaya Allah beri kekuatan untuk kita jaga diri kita supaya jauh daripada terjebak dengan gejala-gejala sosial yang boleh melampaui batas syarak. Yang keduanya, selain daripada doa kepada Allah untuk minta kekuatan, kita perlu al-hikmi bis-salihin. Rabbi habli hukman wa al-hikmi bis-salihin. Dampingkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Dampingkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Bila kita ada teman-teman, kawan-kawan yang soleh, insya-Allah mereka akan bawa kita kepada kebaikan, bukan bawa kita kepada kemungkaran, kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berusahalah mujahadah lawan hawa nafsu kita sendiri dengan solat, dengan banyak doa, banyak puasa, banyak melafazkan kesyukuran pada Allah, banyak dekatkan, rapatkan kita dengan Al-Quran, dan istighfar. Yang pertama, yang terakhir yang saya nak sebut, istighfar. Allah sebut dalam surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Quwwah Allah sebut dalam bahasa Arab juga kuat. Kita juga sebut dalam bahasa Melayu kuat. Untuk bagaimana kita nak meraih kekuatan untuk nak melawan hawa nafsu kita yang selalu membawa kita kepada maksiat dan dosa ni, kita hendaklah istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dosa kita yang selalu kita lakukan setiap hari. Maka istighfar itulah menjadi sumber kekuatan kita untuk kita melakukan kebaikan dan istiqamah dalam setiap perubahan yang kita nak lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya apa yang saya cakap ni ada yang terlanjur daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang baik itu dapat memberi manfaat kepada kita semua pada hari ini. Saya kembalikan semula kepada Munirah. Okay. Terima kasih kepada doktor. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya mohon maaf sekiranya ada salah silap sepanjang mengenali majlis pada petang ini. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudi meluangkan masa juga untuk join Halaqah Cinderella. InsyaAllah kita akan adakan Halaqah Cinderella yang akan datang lah. InsyaAllah kita akan update lagi. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Munirah. Terima kasih semua admin juga dan juga penonton-penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.